Saya jadi imam tahfiz waktu saya belajar dulu. Umur 18 tahun. Jadi imam. Saya jadi imam tahfiz di Masjid Negeri Ipoh. Oh, satu seronok tuan jadi imam Masjid Negeri. Saya imam tarawih. Tahun depannya pula saya kata dekat imam besar, tuan, saya nak pergi masjid lain pula. Masjid Negeri saya imam lah, saya nak pergi masjid lain pula. Seronok tuan-tuan jadi imam. Pak saya boleh ngulang Quran. Masa itu sagu hati ustaz RM1. Mana ada RM1 150 sebulan. Sekarang RM6,000, RM20,000. Ui. Jadi imam tahfiz offer RM6,000 tuan. Sebulan jadi imam boleh menikah lepas tu. Ni adik-adik oi boleh menikah, tak pun boleh X1R. Tak pernah faham, tak faham sudah. Dulu 150 jadi imam. Di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'zil muslimin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki yang bersenang-senang di dalam syurga kerana dibalas oleh Allah Ta'ala daripada perbuatannya memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan yang mengganggu jalan orang Islam. Hadis daripada riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi SAW menyebutkan keutamaan kepada orang yang berbuat kebaikan. Hatta kebaikannya hanyalah memotong sebatang kayu yang tumbang, yang mengganggu orang lalu lalang di jalan. Maka amalan dia tadi, Nabi nampak dia ni duduk dalam syurga, bersenang-senang dalam syurga. Itu baru membuang halangan di jalan. Belum lagi kelebihan membuat jalan. Belum lagi kelebihan memberikan tanah untuk dibuat jalan. Belum lagi memberikan keselamatan kepada orang yang melalui jalan. Baru potong kayu, mai pokok tumbang ke, hujan ribut, mai dahan dia patah ke, duk melintang tengah jalan, tak dibuang kayu ni, tak dialih kayu ni, selagi langgar dia orang mati pula. Sekarang ni bukan setakat langgar kayu boleh mati, langgar ular sawah pun mati. Dia jalan naik kereta, ular sawah melintah, mati hamba Allah. Besar mana ular kita pun tak tahu. Dia terkejut ke? Ular tu besar sangat ke? Dia nak mengelak ke? Mati. Itu ular. Belum lagi yang lubang tengah jalan. Lubang tengah jalan. Motor, yang bawa motor mati pecah kepala. Yang kereta terbabah pasal lubang. Ada orang yang pergi tutup lubang tu dengan batu. Duk tunggu orang tak main repair. Dia sendiri pergi cari simen, dia cari batu, dia cari tar, dia tampat. Siap tulis nama dia lagi pula. Dia yang tampat, takut orang claim. Ada tuan-tuan jenis itu pun ada juga. Ada yang susah payah ambil bendera. Dengan lampu Ultraman dia, lampu Power Rangers dia duduk tengah jalan. Nak bagi tahu depan ni ada lubang, nak bagi tahu depan ni ada tanah jerlut. Dalam dia duk bagi tahu pada orang, orang bawa laju dengan dia kena langgar sekali. Tuan-tuan yang saya muliakan, begitulah Nabi sebut di dalam hadis tentang orang yang memberi kebaikan kepada masyarakat. Yang kita panggil sebagai bersosial, melakukan kerja-kerja sosial, kerja-kerja kebajikan tanpa minta upah, tanpa disuruh. Dia sendiri bangun, dia sendiri bangkit, dia sendiri bergerak untuk memberikan kebaikan kepada orang ramai
dan Rasulullah nampak orang ini berada di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang saya muliakan, begitulah amalan yang boleh memasukkan kita dalam syurga, memberikan kebaikan. Ada satu orang imam, dia tua imam ni tua, berpuluh tahun jadi imam. Rumah dia belakang masjid, rumah wakaf. Kalau sesiapa yang datang ke masjid pukul 2-3 pagi, nak bermalam di masjid, dia yang sediakan makan. Kalau ada tetamu yang datang, suami isteri tadi akan layan dia orang ni. Kadang masjid ni di pertengahan perjalanan orang. Orang singgah semayang, orang singgah makan, orang singgah nak rehat, nak mandi. Jadi tu imam ni apa kerja dia? Dia sedekah bagi makan ke orang. Yang menjadi masalah, tandas dia sentiasa bersih. Tandas ni tak pernah kotor. Tok Siak heran, siapa duk cuci tandas? Bila main siasat, rupanya tu imam cuci. Bila? 3 pagi. 3 pagi. Orang lain tidur, orang lain tak main masjid, pukul 3 pagi dia buat kerja. Dia berus, dia cuci, dia sental sampai berkilat tandas. Orang tanya dia, Tuan Haji ni dah berumur. Tuan Haji bukannya Siak ni kerja Siak. Biarlah Siak buat kerja, dia muda. Tuan Haji tu tua. Dia kata jangan cerita ke orang. Aku buat kerja ni sebab aku dapat upah. Masa bila pula Tuan Haji dapat upah? Dia kata aku dapat upah jadi imam. Dapat allowance jadi imam. Aku tak rasa aku boleh ambil allowance jadi imam. Rasa malu nak ambil allowance tu. Jadi aku cari satu kerja yang membolehkan aku ambil allowance tadi. Kerja tu ialah mencuci tandas. Kalau aku nak ambil allowance sebagai imam, aku tak gamak sebagai semayang ni tanggungjawab dia. Akhirnya tuan-tuan, dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Meninggal ni cukup senang tuan-tuan, duduk semayang mati. Bawa balik ke rumah dia belakang masjid. Bila mayat sampai dalam rumah dia, isteri dia pula pergi ambil wuduk, nak baca Quran kat suami dia. Keluar dari bilik air, pakai telekong, pakai semua, nak baca Quran. So isteri dia pula rebah. Isteri dia pula mati. Hari yang sama, jam yang sama, dikebumikan pun sama. Dan kalau tuan-tuan pi ke Taiping, ada satu masjid, kubur mereka berdua ni ada di tepi masjid. Sejarah kenangan orang yang berbakti kepada orang lain. Allah jemput pun dengan cara yang baik, Allah panggil pun dengan cara yang mudah. Kerana apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi cuba kita fikir tengok. Apa yang kita buat untuk kemudahan orang ramai? Apa yang kita buat untuk manfaat masyarakat? Adakah kita menjadi sesuatu yang baik pada masyarakat? Atau menyusahkan masyarakat? Atau buat jahat pada masyarakat? Tengok tandas tu cantik lah. Tandas tu cantik, berkilat elok. Dah pergi ambil lampin anak, pergi bubuh tu, pergi flush. Akhirnya sumbat. Ada jenis tu. Ada tuan-tuan yang kepala pipe cantik. Dia pulas buat balik kepala pipe. Curi kepala pipe. Bukan kata nak sedekah, curi pula. Yang ni saya nyimbang dengan pekerja RNR Lebuh Raya. Saya dengan siapa saya nyimbang, saya suka. Kadang pukul 1 berhenti. Saya kata, amboi tandas cantik abang. Macam ni bagus. Dulu saya komplain dengar pun. Dulu tandas kau orang buat, dinding dia daripada fiber, papan fiber tu. Nipis. Dah lah buat pada papan, bawah tu pula tinggi sejengkai. Orang basuh berak sebelah, kena kaki kita. Kadang-kadang air orang sebelah, buka paip melompat-lompat macam ular, kena kat kita. Kenapa tak buat bata tu Saya tegur dulu, kenapa tak buat bata?
Orang putih, dia buat guna papan macam tu, buat dinding tandas, sebab mereka tak basuh. Mereka main lap ya. Tak apa. Hak kita ni, kalau basuh ni lah, banjir tandas. Tiba-tiba air overflow kena kaki kita. Sekarang tuan-tuan, tandas lebuh raya mereka dah naik taraf dah. Semua dinding batu dah. Baru betul. Tu cara dia. Saya abang kata macam ni abang. Tandas abang A tu. Kepala paip cantik. Dia punya tempat basuh tu, paip tu tak letak atas lantai dah. Dia gantung tinggi panjang. Macam ni taklah jatuh atas lantai dah. Bagus. Tempat flush bagus. Tempat paip bagus. Bagus abang. Bagus kata Datuk. Tak larat nak tukar dah Datuk. Kepala paip mereka curi. Paip besi mereka curi. Lah, hak jenis tu pula. Hak jenis tu tuan. Orang dah bagi kegunaan yang baik untuk kita. Kita pergi curi pula. Ni berapa ramai hak curi di masjid. Curi Quran. Quran pula jarang dibaca. Bersih, kemas. Keras, ketau. Maknanya tak pernah baca. Susu bukan masjid ni lah. Di Afrika. Kan? Quran ni rak dia cantik gila. Maknanya sejak mula letak tu tak ada sebab buka lah. Dia ambil. Dia pergi kutip derma kat Felda Jengkau. Ni minta derma ni. Kalau makcik derma RM10 kan bagi Quran satu. Seronok lah mak ngah tu. Buka baca. Cok masjid lah. Dia curi hak masjid ni. Sebab tu tuan-tuan, saya suka kapet kita ni bersih, basuh, kemas, cantik. Ada jenis masjid, kapet dia boleh gulung. Dia jenis sebaris, jenis Mekah, Madinah punya. Mau pukul 10, Tok Siap datang masjid. Tengok lori duk tunggu depan. Orang duk perikui kapet. Buat apa dia? Nak basuh. Pengurusi suruh basuh. Oh iya ke? Elok dah. Lama tak basuh dah. Tok Siap pula tolong gulung tak. Rupanya dia orang bukan basuh, curi kapet. Allah tak tahulah apa nak jadi tuan. Rangai kita ni. Jadi tuan-tuan, kalaulah membuang kayu di jalanan itu masuk syurga, apa amalan yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ni yang membolehkan kita masuk syurga? Takkan nak tengok dia je hak buang kayu masuk syurga, hak kita. Apa yang kita boleh buat? Tanya dengan bendahari. Malam iftar berbuka dah penuh ke Tuan Haji? Ada 4 malam lagi kosong. Saya ambil semalam. Alhamdulillah. Kita tolong orang buka puasa. Mai tanya pula, ada lagi ke malam iftar? Penuh dah, kamu lambat. Kalau begitu saya ambil jamuan bersahur. Bersahur tak ada orang. Bersahur 10 malam terakhir dah penuh. Kalau begitu kita buat bersahur sejak malam pertama. Malam pertama Ramadan, lepas tarawih balik. Yang mana pencen tidur di masjid. I'tikaf. Ada berani? Tadi saya duduk hotel mana? Mandi. Dia punya air apa? Keluar. Lubang air tu duk melompat-lompat. Saya puas bulak ni. Lubang hak tutup tu, penutup lubang terlompat. Hantu pula ada. Kita ni asal terlompat semua tu hantu saja. Apa pressure dia tau? Kadang-kadang pressure kita kata hantu. Ada orang datang masjid pukul 4. Bila dia datang masjid dia dengar ada benda duk kibas atas bumbung. Bulan puasa tu. Kata hantu setan kena rantai. Lari balik balong tu. Rupanya daun pokok kelapa tu pelepah dia duk jatuh atas bumbung masjid. Bila ditiup angin, perak.
Hantu. Tapi nak syurga takut ke hantu? Apa kejadah? Tuan-tuan pernah dengar tak hantu bunuh orang? Seorang lelaki ditemui mati di rumahnya, dipercayai digigit pontianak. Kejadian berlaku di Felda 7, Jengka. Mangsa ditemui ketika sedang pihak polis sedang mengesan pontianak tersebut dan dipercayai pontianak tersebut telah melarikan diri ke Temerloh. Ya, tuan-tuan dah dengar tak berita hantu bunuh orang? Hantu ni takut pasal apa? Yang bunuh orang takut ke hantu lah. Ustaz jangan cakap besar, Ustaz. Saya tak cakap besar. Saya nak ajak pada tuan-tuan takut pada Allah. Kalau jumpa hantu pun saya pun lari, Ustaz. Saya pun penakut juga. Bila Ustaz jumpa? Saya ceramah di satu pulau legenda. Saya duduk tingkat 9. 2 malam. Malam kedua baru saya tahu. Saya seorang tingkat tu. Patut sunyi, tak ada orang. Bilik saya je cerah, hak lain semua gelap, tak ada orang. Malam pertama saya duduk, habis ceramah saya balik apa semua. Dalam pukul 1:30, saya duduk tengok satu lembaga hitam duduk dekat tempat baca kopi. Kau suka nak baca aku nak tidur. Malam kedua dia mai, tuan-tuan. Mai lagi sekali duduk mencangkung, duduk selongkar tong sampah. Saya pula pergi beli keropok lekor lah apa, duduk makan, buang lantung sampah, tak habis sisa dia. Dia duduk unboxing balik. Saya nak lari, takut dia pun kata, Ustaz pun penakut no. Jadi sabar jugalah, tunggu jugalah bilik tu, buat-buat berani lah. Saya ambil handphone, saya rakam. Bila rakam dia keluar lampu, sudah. Saya kata keluar lampu lah pula. Cari lain, macam mana tak boleh keluar flash. Dapat. Saya pun rakam. Lebih setengah jam saya rakam. Lepas habis semua, saya pun buka balik. Putih semua. Hak saya rakam tu. Rupanya kamera tu saya talar kat bantal. Memang putih tuan-tuan. Tak nampak apa langsung. Jenis tak erti guna kamera ni, bodohnya orang tuan lah. Tapi duk dengar tu, duk dengar bunyi. Lebih setengah jam tuan. Allah, tuan-tuan oi, tak ada alasan dah tak nak datang masjid pagi-pagi. Hantu kena rantai, setan kena rantai. Mainlah. Kita buat kempen untuk Ramadan pada tahun ini. Malam pertama Qiyamul Lail. Yang mana boleh cuti tanpa gaji, ambil cuti tanpa gaji. Tidur i'tikaf dalam masjid. Pukul 4 bangun. Minta pada Allah, minta pada Allah, minta pada Allah. Doa mati dalam iman. Doa diperkuatkan iman. Doa dijaga iman. Sampai pukul 5 pagi, ada orang sponsor untuk bersahur. Mula-mula kita buat 16 orang. Bila tiap-tiap tahun buat tuan-tuan, dia mari naik beratus orang. Inilah yang saya buat di sekolah saya di Ipoh. Mula-mula buat 16 orang, sekarang 400 orang. Tiap-tiap malam. Mula-mula pakai duit sendiri, jamu buat sahur. Jamuan sahur tu pakai duit sendiri. Sekarang tak payah. Sekarang macam-macam orang main sedekah. Mereka nak tumpang pahala. Jadi tuan-tuan, terlalu banyak benda yang memberi manfaat di dalam bulan Ramadan ni untuk dapat pahala berganda-ganda. Apa yang kita nak buat supaya dapat pahala? Kita tengok ekor dalam masjid kita ni berpuluh. Puluh. Bukan belah. Belum masuk kipas. Berapa bil? Bil elektrik berapa masjid? Tak apa, bulan Ramadan ni saya bayar. Tuan-tuan. Tengok pula bil air. Berapa bendahari bil air masjid? Bulan ni banyak pasal ramai orang datang. Ramai orang semayang, ramai buka puasa yang basuh tangan tu ramai tu. Jadi bil banyak. Berapa? 5,000. Tak apa, saya kongsi. 5,000 saya masuk sekali. Pasal apa yang banyak sangat bil air ni? Pasal banyak orang berkumur bulan Ramadan ni. Berkumur tu penuh mulut. Yang herannya bila dia buang, sikit dia. Sikit dia. Tak tahu lagi pergi mana hak setengah. Hak mana faham, tak faham tuan-tuan.
Cara berkumur tu penuh sikit je dia buang. Hal lain ada juga bukan orang sini lah, di Afrika ni tak ni. Jangan kita cakap elektrik orang dah bayar ustaz, air orang dah bayar ustaz. Tak, terlalu banyak. Apa yang memberi manfaat? Tuan-tuan akak-akak tengok telekong. Saya rasa seronok tuan-tuan bila kita buka puasa di Mekah. Berebut orang panggil kita makan. Tak tahu tahun ni boleh makan ke tidak di masjid. Tak tahu, macam-macam cerita kita dengar. Ada yang kata tak boleh buka puasa di masjid lah, tempat mereka. Tak tahu, wallahualam, dari saya pun tak tahu, nanti saya tanya kawan saya. Kalau dulu kita buka puasa di masjid, waktu Ramadan di sana, Muhammad, ya Allah. Kita ingat dia marah kita. Rupanya dia panggil kita, suruh makan hak dia punya. Yang kita nak makan grup kita, orang Malaysia. Din, kawan kita duk panggil. Yang dia duk panggil kita, Muhammad. Kita bukan Muhammad, kita Din. Kita pun tak apa nak layan tu Arab tu. Dia heret, dia suruh duduk. Ijlihna. Oh, ya. Apa hai pula ni? Dia pergi panggil orang lain pula, makan kurma dia, makan roti dia, makan air zam-zam dia, teh, syai dia. Kita pun duk tengok kawan kita. Apa pula kawan sebilik aku duk panggil aku. Kita pun bangun pi. Lepas bangun dia kejar kita. Ya, Mama bercakap. Marah kita tentang aku. Lalas duk makan. Nyesal aku datang nampak. Punya berebut untuk kita makan dia punya. Jadi tuan-tuan, pasal apa? Pasal nak dapat pahala. Kita dah 40 tahun puasa, tak pernah sponsor. Saya tak ada duit, tak faham tak? Sebiji kurma pun tak ada. 40 tahun puasa, tak pernah ambil semalam. Nak kata apa tuan-tuan, sedekah tu. Bulan Ramadan, bulan rahmat, sedekah berganda-ganda pahala dia. 400 orang buka puasa di masjid, 400 pahala puasa daripada kita. Jadi ustaz yang kami duk buka puasa hak dia sponsor tu, pahala kami ada tak? Ada. Dah kok pahala kami pi kat dia, kami tak ada pahala. Ada. Jangan buat kempen pula. Kau jangan makan tau. Dia sponsor ni jangan makan. Kenapa? Kalau kita makan dia punya, pahala kita pergi kat dia. Ini pun bodohnya orang tuan. Suruh mengaji tak nak. Pahala kita tak hilang, tapi dia dapat 400 orang kalau 400 buka puasa. Itu yang dia duduk dekat parking. 7.25 duduk kat parking dalam kereta dengan isteri dia. Waktu buka puasa. Ramai malam ni ya. Apa kira ada 400 orang yang makan kita punya kenduri ni. 400 pahala kita dapat. Tu yang abang tak puasa hari ni. Yang ni pun banyak dah pahala dapat ni. Ni pun malang lah siapa dapat laki cerdik macam ni tuan. Dia sponsor orang buka puasa, dia tak puasa. Tak tahu nak letak tak mana puasa dah. Jadi tuan-tuan, kalaulah buang kayu di jalanan pun masuk syurga, bayangkan. Baik, jadi tuan-tuan, bulan Ramadan nanti kita tengok apa yang kita boleh bantu masjid kita. Apa yang kita boleh tolong masjid kita. Supaya memberi manfaat kepada orang lain dan kita boleh masuk syurga dengan manfaat itu. Dan amalan yang kita buat tu pula dilihatnya pahalanya berganda-ganda. Diberinya dengan pahala yang berganda-ganda. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati. Ni. Nampak? Tu nama dia television. Belah sana tak ada. Ada rosak tu tinggal bekas tu. Tinggal dia hanging dia. Hang dia situ. Kak nak esok beli satu lagi. Beli hak besar lagu ni. Tapi masa kita semayang, jangan duk pasang hak ni. Waktu semayang, jangan pasang, padam. Bila pasang, berapa ramai duk baca? Kalau malas nak taubat, rajin-rajinlah istighfar. Oh, sudah tuan-tuan. Duk baca. Oh, maghrib 7.25. Nampak dia baca tuan-tuan. Ni parah ni tuan-tuan.
Dia rajin baca. Silat-silat dia berbubuh pula gambar Ustaz Kazim tu. Jangan lupa ceramah perdana sempena Ihya Ramadan. Dia panggil Zam-Zam Al-Kazam ni. Aduh. Dia siap geleng kepala dalam masjid, dalam sembahyang. Saya sokong tuan-tuan beli ni bagus. Masjid beli TV ni bagus. Besar macam ni bagus. Bila nak pakai? Ramadan. Tak payah zikir tengah dengar ceramah. Stop zikir. Okey? Baik. Bila ada TV macam ni, apa kita buat? Imam kita lepas sembahyang subuh, imam baca Quran, kita ambil ayat yang pertama lah. Baik, hari ni kita akan baca surah Al-Baqarah. Tuan-tuan ikut saya baca. Imam sebut, innal ladzina kafaru. Tulis di situ. Innal ladzina, semua tengok. Yang mana tak nampak pasal jauh, teropong. Daripada duduk teropong orang Rusia dekat Langkawi, ambil teropong tu. Ada orang beli teropong tuan-tuan, dia teropong orang mandi kat Langkawi. Duduk tepi pantai, duduk tengok. Mat, yang tu Rusia ke Chechnya, Mat? Daripada duduk mengendap orang, mengendap sini. Abang-abang hak dekat dengan TV, tak payah pakai teropong dah. Tulisan besar. Innal ladzina kafaru, semua ikut. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sawa'un 'alaihim. Dapat dua muka, dapat dua line. Dapat dua line selepas subuh, dapat dua line lepas zuhur, dapat dua line lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Satu juzuk satu hari bulan Ramadan, 30 hari, 30 juzuk. Tak payah bangun pergi ambil Quran, tak payah bangun pergi buka Quran, masing-masing duduk di atas tempat masing-masing, 5 minit saja baca tuan-tuan, dah dapat 2 helai, sehari dapat 1 juzuk, 30 hari, malam raya khatam tuan-tuan. Ni guna ni, televisi ni. Tak payah buat gambar saya, menyemak tuan-tuan. Bukannya ada faedah pun dapat tengok, tak ada pahala langsung tuan. Menyemak duk sengih tu. Dah lah misal tengah tak ada. Ada budak tahfiz, dia tanya kat saya, Ustaz, macam misal Ustaz, tengah-tengah tu tak ada sunnah Nabi ke? Hang nampak ini penampar? Dia boleh kata misal saya tengah-tengah ni tak ada sunnah Nabi, tuan. Waranya budak ni. Nampak macam mana zat tak cukup? Jadi tuan-tuan, kita ni ada ustaz-ustaz muda, kita ni ada pegawai media. Selepas sembahyang subuh, hari pertama Ramadan, tu dia start dah. Start dah, lepas maghrib tu start dah. Okey, kita mulakan dahulu dengan surah Al-Baqarah. Tak payah bangun, duduk masing-masing lepas maghrib. Sebab kalau kita ajak orang yang tadarus adalah orang yang sama setiap tahun. Siapa yang ingin menyertai tim tadarus, diminta berikan nama kepada setiausaha. Muka tu Haji Dola, Haji Mana, Haji Bidi, Haji Bahrum hak tu berkurang lagi ada meninggal. Yang tak lancar tak nak masuk, Din masuk tadarus. Tak apa, engkau orang je lah. Kalau aku masuk tak khatam nanti kan. Engkau orang duk tunggu aku baca tak habis-habis tadi. Akhirnya dia balik. Sebab apa? Sebab dia tak mau orang tahu dia yang dia tak tahu. Kalau aku masuk tim tadarus ada 6 orang, aku masuk sekali. Bila time aku baca, semua orang tengok. Loh, tak boleh baca. Nampak tak? Kan dia malu. Tetapi kalau baca ramai-ramai, mana orang tahu kita tak tahu? Orang bunyi, kita bunyi. Padahal tak baca pun. Lama-lama tuan-tuan, dia ikut perlahan-lahan. Innalladzina kafaru. Semua boleh ikut. Yang tak lancar pun ikut, yang gagap pun ikut, yang buta huruf pun ikut. Pasal apa? Pasal imam ambil 3 ayat, 3 perkataan. Akhirnya dapat 2 helai. Bila dapat 2 helai, 1 hari kita dapat 1 juzuk. Tak pernah kita khatam Quran bulan Ramadan. Tahun ini di masjid kita khatam. Pagi raya, besok paginya buat jamuan raya. Lepas sembahyang raya, malam tu last takbir raya. Tuan-tuan, alhamdulillah, masjid kita telah berjaya mengkhatam Quran bersama dengan jemaah 30 juzuk.
So sebagai tanda kesyukuran, pagi raya besok lepas sembahyang raya kita akan buat jamuan. Jadi saya diberitahu lemang 100 batang, kambing perap 4 ekor, baulu duk ada 1000 biji, ketupat duk ada 1000 biji. Jadi bawalah anak-anak kita, isteri kita mai sembahyang raya besok. Selepas sembahyang jangan balik, kita makan kenduri kesyukuran, kita khatam Quran. Agak-agak tuan-tuan ada tak makcik main jumpa? Kuih tat ada tak? Tak ada lagi. Tak apa, saya bawa kuih tat. Almond jengka ada? Tak ada makcik. Almond London ada? Tak apa, makcik bawa. Ui, besok pagi tuan-tuan potluck. Begini Haji Din bawa bihun, Haji Mat bawa nasi lemak, letak dekat situ. Haji Dolah bawa tapawai kosong. Bila balik penuh, begini balik. Bawa kosong, balik penuh. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Jangan marah Haji Dolah. Sebenarnya kita boleh bagi seronok Ramadan. Sebab berapa ramai yang masuk Ramadan muka masam. Aku rasa baru je puasa. Dah datang balik. Dia orang ni silap tengok kalender ke apa? Nampak? Orang bila datang Ramadan suka Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dia pula tiba-tiba Ramadan. Ni parah ni tuan-tuan. Tiba-tiba je Ramadan. Tak sangka-sangka itu dia. Unsangkable. Apa yang kita ada? Oh, TV tak ada Ustaz. Oh, Kak Som, Kak Nak, Kak Tipa, Kak Leha, Kak Rogaya, share duit. Beli TV. Sebelum Ramadan pasang. Sehari sebelum puasa, testing subuh. Minta imam testing. Minta mereka buat. Kita semayang subuh, selepas subuh, kita akan baca Quran bersama-sama. Tak balik tuan-tuan. Begini baca Quran. Kena pula imam tu baca sedap. Baik, hari ni kita tak baca Quran. Hari ni saya nak ajak pada jemaah untuk membaca Al-Fatihah dengan betul. Ikut saya baca Fatihah bagi betul. Lepas mayang subuh aja Fatihah bagi betul. Lepas mayang zuhur, sekarang kita nak baca Al-Fatihah lagu Nahwan. Baca lagu Nahwan. Saat lagi Bayati, saat lagi Rush. Oh, senang tuan. Okey, sekarang kita nak baca lagu daripada Mekah. Baca Fatihah Mekah. Ikut saya baca, kata imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Satu masjid baca macam Mekah. Naik motor dengan isteri dia. Dia apa tu? Alhamdulillahi Rabbil. Seronok tak? Malam besok pula kita baca Ramidi pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Isteri jadi makmum di rumah. Suami baca Ramidi. Maliki Yaumiddin. Ya Allah, pilihan yang tepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sembahyang tahajud pukul 4 pagi di rumah. Suami makmum, suami imam, isteri makmum. Suami baca lagu Ramidi. Apa perasaan isteri? Ya Allah, tak pernah baca. Habis 2 rakaat, suami kata, engkau pula imam. Astaghfirullahalazim. Pilihan yang tak tepat juga tuan-tuan. Jadi kita manfaatkan apa yang ada. Kita boleh bagi seronok Ramadan. Masalah kita nak memilih masam. Milih masam. Sebab tu tak salah letakkan nama dekat papan kenyataan. Malam pertama Hajah Aminah, malam kedua Hajah Rogaya, malam ketiga Haji Bidin. Jangan kata riak. Ni riak ni. Tulis nama ni riak. Nak bagi tahu nama dia. Akhirnya orang tulis hamba Allah. Malam kelima hamba Allah.
Dah pukul 7.15, nasi belum sampai. Kurma pun tak ada. Ji, malam ni siapa sponsor? Tak ada makanan pun. Dah 7.15. Hamba Allah. Siapa hamba Allah? Mana aku tahu hamba Allah. Tulislah nama, tak payah jadi riak. Astaghfirullahalazim. Oh, baik benar tuan-tuan. Sampai tulis nama pun tak boleh. Baik jangan tulis nama tu imam. Imam besar, Haji Mat. Imam kecil, Haji Abdullah. Riak semua ni. Tulis semua. Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Siapa imam kita tak tahu. Hamba Allah semua dia. Penceramah malam ini. Hamba Allah. Sudah tuan-tuan. Janganlah faham riak macam tu. Untuk memberikan kesenangan kepada orang. Okey Haji Abdullah, malam besok Tuan Haji kan? Ya. Tengok malam besok pula. Haji Mat malam besok kan? Jangan lupa Haji. Kami kan kebulur kan, tak buka puasa kan? Jadi tuan-tuan, kita bagi seronok dalam bulan Ramadan. Sebab tu, bila datang bulan Ramadan, ada masjid bagi imam. Hafiz. Ni anak-anak kita ni hafiz. Saya jadi imam tahfiz waktu saya belajar dulu. Umur 18 tahun. Jadi imam. Saya jadi imam tahfiz di Masjid Negeri Ipoh. Oh, satu seronok tuan jadi imam Masjid Negeri. Saya imam tarawih. Tahun depannya pula saya kata dekat imam besar, tuan, saya nak pergi masjid lain pula. Masjid negeri saya imam lah, saya nak pergi masjid lain pula. Seronok tuan-tuan jadi imam. Pak saya boleh ngulang Quran. Masa itu sagu hati ustaz RM1. Mana ada ringgit 150 sebulan. Sekarang 6,000, 20,000. Ui. Jadi imam tahfiz offer 6,000 tuan-tuan. Sebulan jadi imam boleh menikah lepas tu. Ni adik-adik oi, boleh menikah, tak pun boleh X1R. Tak pernah faham, tak faham sudah. Dulu 150 jadi imam. Saya bila jadi imam tarawih tu, macam-macam lagu saya bawa, seronok. Pasal nak ngulang Quran, sebelum jadi imam petang tu ngulang setengah juzuk, ngulang. Lepas tu jadi imam tarawih. Yang saya tak apa seronok, gayat, sebab setiap usaha masjid dia beli Quran yang besar, dia letak depan dia. Begini dia semak tu. Saya Allahu Akbar, dia ni tak yakin aku kan. Aduh. Dia jadi ganggu tau. Macam tak confident pula. Rakaat pertama saya ikut aturan, rakaat kedua saya ikut aturan, masuk 3-4 saya langkah juzuk atas. Dia duk cari. Tak mana ayat dia baca lah. Lala dia tutup Quran tuan-tuan. Allah, kita ni bila dengar bacaan imam adik-adik kita ni, tuh, lagi banyak ayat dia baca, lagi pahala kita dengar. Lagi panjang dia baca, lagi besar pahala kita dapat. Habis itu ustaz, yang kami baca Qul Huwallah ni tak dapat pahala? Dapat. Sebab ada yang baca Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu je. Tak apa. Ada yang lagi dahsyat. Qul Huwallah tu bahagi 2. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. La. Masuk yang kedua, lam yalid wa ya Allah. Ini 9:15 habis dah, tuan. Balik rumah makan kerang rebus. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu saya katakan tadi kita bagi seronok. Sebab tu orang dulu-dulu cara nak bagi seronok sembahyang tarawih, depa ni tak diam. Depa bising. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil ma'bud. Jadi seronok. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Kita seronok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu wa sallam alaih. Jadi seronok. Tapi sekarang orang tak buat dah. Bid'ah. Masuk neraka. Pergi masjid, tanya kat budak-budak. Tak ada selawat ke masjid korang? Masuk neraka Pak Cik. Astaghfirullahalazim. Masuk neraka apa? Yang kita selawat tu bukan dalam semayang, di luar semayang. Semayang tu bermula bila takbir.
takbiratul ihram. Bila berakhir, bila bagi salam. Assalamualaikum. Itu dah habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah tak semayang dah. Bila dah habis semayang, walaupun 2 rakaat, apa boleh buat? Semua boleh buat. Selagi tak berdosa. Kalau batal, pergi wudu ambil lain. Minum boleh Ustaz? Minum. Boleh. Sebab tu akak-akak letak air. Lepas semayang. Bagi salam, dahaga, minum. Ada abang haji letak dalam poket. Jangan minum waktu semayang. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Dia imam. Orang kan nampak dia kata, dia lupa CCTV ada kat depan. Minum masa semayang, batal lah. Makan, batal lah. Allahu Akbar. Tabbat yada. Ni daging tadi ni. Dia cungkir dengan lidah dia telan. Batal. Jadi yang kita buat selawat tadi dah habis semayang. Bila dah habis semayang, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pulang. Tak selawat bang? Ada yang selawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Boleh juga. Yang salahnya apa? Dalam semayang. Allahu Akbar. Subhanal Malikil Ma'bud. Yang tu betul tuan-tuan. Bapak bid'ah tuan-tuan. Jadi janganlah kita sikit-sikit kata bid'ah, sikit-sikit kata bid'ah. Awak bertenang tuan-tuan. Awak bertenang supaya tak jemu. Supaya rehat. Yang main semayang ni tuan-tuan, oi, hak sakit pinggang. Kalau lah lepas semayang bangun, lepas salam bangun, maknah leha tak bangun. Ia nak terkencing. Sebab tu dia bagi rehat. Lepas 2 rakaat, rehat, nak minum, nak makan, buat. Sekali semayang balik. Itulah nama dia tarawih. Rehat-rehat. Bukannya habis salam bangun, habis salam bangun. Oh, habis pukul 10, ambulans sampai. Kak nak krem. Jadi tuan-tuan kena ingat di situ. Bagi gembira. Alhamdulillah, kita dah bubuh aircon. Supaya makmum gembira semayang. Tenang. Dulu waktu tak ada aircon, komplain. Dia, masjid kita tu dia macam kemah lah. Dia rendah kan. Tu yang panas tu yang saya tak boleh tahan. Saya lepas isyak saya balik, hangat. Panas. Jawatan kuasa bila dengar panas, buh aircon. Sejuk. Mat, semayanglah di masjid. Dah sejuk ada aircon. Aku dah datang semalam, sejuk, tak tahan. Nak kencing saja. Dia ni aku bakar kan tuan-tuan. Panas pun kacau, sejuk pun kacau. Sebab itu tuan-tuan, apa yang nak menggembirakan orang? Makan. Wa at'imut ta'am. Nak bagi orang gembira ialah bagi makan orang. Rasulullah suruh bagi makan. Dan orang Melayu adalah orang yang rajin bagi makan. Buka puasa, nama dia iftar. Habis semayang tarawih, nama more. Dia minta kepada semua jemaah, sila ambillah more. Hari ini ditaja oleh syarikat Ali Maju, nasi biryani kambing. Tapi jangan umum awal-awal. Umum dah habis doa. Jangan umum nak semayang tarawih tu. InsyaAllah selepas habis tarawih nanti, kita akan ada jamuan ya. Ali Maju akan bagi kita kambing perap untuk 300 orang. Yang datang semayang 500. Tak kesusah hati 200 tu. Tak khusyuk semayang. Siapa yang tak khusyuk? Yang duduk depan. Silap duduk depan. Aduh. Yang paling sempoi sembahyang yang belakang. Cantik punya. Habis sembahyang kena cepat. Tidak, tak dapat. Yang paling tenang dan tawaduk, imam. Takkan dia orang tak simpan. Masya Allah. Buatlah kenduri tuan-tuan. Dia menggembirakan. Alhamdulillah. Terima kasih pada restoran Ali Maju yang memberikan tajaan daging kambing. Hari ini biryani kambing. InsyaAllah
pada malam besok kita ada pula biryani, daging. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama mengimarahkan. Penuh tuan-tuan. Dan jangan pula tanya, ni yang ramai-ramai ni datang nak semayang ke, nak ke daging ke? Dia ni banyak mulut pula. Orang datang tu syukur dah. Nabi yang suruh bagi makan orang, kan Nabi sebut 4. Afsyus salam. Sebarkan salam. Dengan sebarkan salam, gembira kita. Sebab itu dekat Ramadan ni tuan-tuan, Ramadan Karim. Ramadan Karim, bagi seronok. Mat, selamat menyambut Ramadan, Mat. Ramadan Karim. Ini dia. Makan, Mat. Lagi seminggu, Mat. Belum betul-betul, Mat. Yang tu banyak, tuan-tuan. Sepatutnya, tuan-tuan, sekarang kita dah hantar dah WhatsApp, Telegram. Selamat menyambut Ramadan. Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan kali ni yang terbaik. Tapi daripada dulu sampai sekarang, selamat Hari Raya. Tak habis-habis. Belum puasa raya dah. Dapatkan koleksi baju-baju raya terbaik dari kami. Nampak? Puasa pun belum. Nengok anak bulan pun belum. Raya dulu yang kita nampak. Silap dia. Ubahlah. Kita buat. Baru ni siapa ke datang jumpa saya? Dalam rancangan. Saya buat rakaman raya. Saya buat dah. Saya buat dah. Rakaman raya buat. Tuan-tuan tengok pagi raya. Saya buat rakaman puasa. Dah buat dah habis sebulan. Setiap malam di TV Hijrah. Hari Khamis ni launching. Launching pula di atas kereta api Tanah Melayu. Gimik pelancaran tu. Rancangan saya ni di TV Hijrah setiap malam jam 10.30 lepas tarawih. Nama dia Apa Cita Koma. Di radio National FM setiap hari 3 kali ulang. Tengah duk buat tak habis lagi, suara musra. Kemudian radio Asyik FM. Nom mai nom tak ni. Orang Asyik FM lah. Pun saya buat juga. Yang TV3 saya buat untuk raya. Ada rancangan untuk Astro malam Jumaat. Pun cerita pasal raya, cerita puasa. Ada satu artis ni dia tanya pada saya. Macam hari raya, budak-budak datang rumah saya. Kalau saya tak bagi duit, macam mana Ustaz? Kalau saya tak buka pintu, macam mana Ustaz? Hari tu, mak saya tak ada, bapak saya tak ada, budak-budak ramai datang. Saya buka pintu, minta maaf. Bapaknya, ibunya enggak ada. Dia berlakon jadi bibik. Sebab tak nak budak-budak datang ke rumah dia. Apa hukum Ustaz bagi duit raya Ustaz? Dan tak bagi duit raya? Tuan-tuan, yang bagi seronok hari raya ni, budak-budak. Yang bagi seronok budak-budak raya. Yang bagi seronok sembahyang tarawih pun budak-budak. Budak-budak. Sebab tu dia orang paling kuat selawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Nampak tu? Depa kuat. Kita hak tuan ni larat apa dah. Sekali bunyi tu Allahumma salli ala Muhammad bila nabi. No, ada main sekali ajak jawab, lama lagi. Nampak tu? Yang bagi seronok raya pun dia orang. Pagi-pagi pakai baju raya dah. Malam raya pakai baju raya dah. Dia datang ke rumah kita pagi raya. Ada orang dia halau. Nyebuk datang. Bukannya nak raya, mengkutip duit. Marah benar. Ada yang buat-buat cacat. Dia tak nak budak-budak datang rumah dia. Dia buka pintu, dia buat cacat tu. Lari budak-budak tu takut. Budak takut lari. Berhenti kat depan tu. Bukan pagi tadi dekat masjid, elok kan kata dia tuan. Sanggup berlakon jadi cacat pasal tak nak bagi duit raya. Bang, kita ubah ha. Kita bagi duit raya bulan Ramadan. Sebab pahala berganda-ganda. Kalau kita dah bagi sedekah pagi raya, dia bukan bulan Ramadan dah. Dia bukan lagi Ramadan, pahala dah biasa. Jadi apa kata? Ramadan nanti kumpul duit raya nak bagi. Okey anak-anak,
Imam cakap, anak-anak berbaris. Hari ni Haji Mat nak bagi duit raya. Baris. Malam besok pun ada lagi. Giliran Haji Abidin pula. Malam, tiap-tiap malam dapat duit raya. Agak-agak budak-budak tu je. Imam ke tepi tu kan. Budak-budak sampai ke depan. Sebab tiap-tiap malam dapat duit raya. Bukan susah nak tackle budak-budak. Saya buat benda ni tuan-tuan, setiap kali subuh dan setiap kali sembahyang Jumaat. Bubuh dalam poket, PA saya bubuh tebal tu. RM5 seorang. Habis sembahyang Jumaat, baris. Nak lagi tak duit? Nak ustaz, minggu depan datang sembahyang jangan bising. Boleh? Boleh. Siapa yang cakap waktu khutbah ustaz tak bagi dah? Samad. Ya ustaz, engkau catat nama orang yang bising. Jangan bagi duit. Tuan-tuan, tiap-tiap minggu diam. Diam. Semua pakat tengok pintu. Ustaz Kazim tak datang. Nampak tu. Lama-lama kawan-kawan saya ni, budak-budak ni, dengan sedekah RM1, dengan sedekah RM5, tuan-tuan, mereka jadi ahli masjid. Mereka jadi orang yang rapat dengan masjid. Jadi kita ubah. Nanti pagi raya datang rumah, pakcik jamu kuih je tau. Pakcik tak bagi duit dah. Okey, gini depan. Malam besok datang lagi. Jangan bising nanti pakcik. Tok Imam pula nak bagi besok. Dengar ceritanya seorang RM10. RM10, tuan-tuan. Dengan bapak budak begini juga beratur. Saya tak dapat ke? Nampak ni. Kita ubah. Kenapa nak tunggu pagi raya baru nak bagi? Sedangkan pahala dia dah berkurang. Sebab tu saya katakan tadi, Ramadan ini kena bagi seronok. Tuan-tuan, ada di setengah negara, dia bagi seronok dan bersemangat untuk bangun sahur. Dia jalan, dia ketuk gong. Pom, pom, pom. Satu pakji tradisi orang Arab. Dia berjalan di celah-celah. Rumah dia bukan batu-batu rumah. Pom, pom, pom. Sahur. Kalaulah kita buat macam tu di sini, agak-agak apa nasib pakji tu? Baling batu, lesung sampai jatuh. Blender pun kena kepala dia. Orang nak tidur tak? Nampak. Di setengah negara, di Indonesia, lain. Dia nak ngejutkan sahur, lain. Dia menjerit, sahur! Sahur! Yang mana faham? Tak faham sudah. Kalaulah di kampung kita, di felda kita, anak-anak mak-mak motor, adik-adik kita mak-mak motor, Tok Imam panggil, ini speaker, motor kamu ada horn tak? Bateri rosak pakcik, pergi repair. Horn rosak pakcik, pergi repair. Kerja kamu pukul 5 kau bunyikan horn. Satu felda bangun. Seronok tuan-tuan. Meriah. Sebab tu dulu bila sebut raya, bila sebut hari puasa, meriahnya dengan apa? Meriah dengan meriam buluh. Meriahnya dengan panjut. Yang tu kita tak mau dah. Putih jari. Dengan merecun, buta mata. Tak mau macam itu. Kita buat sesuatu yang menggembirakan, yang ada faedah. Kita tak nak dah macam-macam dulu. Bila masuk saja Ramadan, berita akan keluar. 2 kanak-kanak melecur seluruh badan, dipercayai bermain meriam buluh. Kejadian berlaku di Pokok Sena, Kedah. Malam besok ada lagi. 2 pelajar dari tahun 4 putus kesemua jarinya kerana bermain mercun buatan sendiri. Haji Rosli ada laporannya. Sekarang saya berada di hospital ini bersama dengan adik yang hilang jarinya, 5 hilang. Dan kejadian berlaku pada malam. Kita bersama dengan mak dia. Macam mana kejadian berlaku, makcik? Dia duduk main depan rumah dia. Lah, sayang duduk dapur lah, duduk buat kuih bangkit. Lepas tu dengar dia duduk teriak menangis. Adik dia lari kata, abang luka semua. Kita bangkit, tinggal kuih bangkit. Makcik bangkit. Tu lah, tak ada jari. Ya Allah. Nampak tu.
Yang saya seronok, wartawan tu pula pergi temu ramah adik yang putih jari. Apa nasihat adik kepada kawan-kawan di luar sana? Jangan main meracun putih jari. Putih jari, yang putih jari. Sepatutnya kamu nasihat diri kamu dulu sebelum main. Allah, tuan-tuan. Kita bagi seronok budak-budak macam mana? Tadi saya sebut, afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi makan. Bagi makan, tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Wasilul arham, sambung silaturahim. Kita seronok ke tak seronok ke tuan-tuan? Dia jadi tak seronok kalau kita ni putus silaturahim. Anak kita balik, menantu kita balik raya. Kita kata seronok, tak seronok bila bergaduh dengan jiran. Mak, macam mana? Makcik bedah sebelah. Jangan kira dia lah orang tua tu. Mak tak campur apa, lantak dia lah. Nyampah. Mak bulan puasa pun mak tak cakap. Bukannya aku salah, dia yang salah. Yang dia ngorak bapak kamu buat apa? Astaghfirullahalazim. Bergaduh je. Ayah tak tengok ke Haji Dollah sakit? Bulan Ramadan ni kata sakit dia. Elok lah. Elok lah dia kata, entah. Kenapa ayah cakap macam tu ayah? Hei, ayah unsen dia. Dulu kan ayah kawan baik. Memang kawan baik. Tapi sekarang lain. Dia belah sana, ayah belah sini. Belah mana ayah? Kamu tak nampak tu warna apa dia tu? Habis. Bendera punya pasal. Tak seronok lah. Dulu-dulu kalau hari raya, balik kampung, sanggup naik lori. Lori sayur. Tumpang. Tiket bas habis, tiket kereta api habis. Lori sayur. Saya pernah balik kampung tuan-tuan, tumpang lori kontainer. Duduk, dia tanya saya, "Oi, mana?" Slim River. "Hai." Naik lori kontainer tuan-tuan. Saya tak tahu siapa dia. Begini dia lompat-lompat ke lori kontainer ni. Tak kira lah, janji aku beli raya. Saya duduk di Felda, di Besauk, di Sungkai. Nak balik ke Taiping, naik kereta api. Oh, baju masuk dalam. Nak raya. Sampai stesen pukul 8 pagi. Kereta api pukul 1. Mula sampai tu seronok lah. Tak ada orang. Hari ni cantik. Tak ada orang pukul 8. Mai 12.30 penuh orang. Naik kereta api tuan-tuan. Diri atas tangga. Bangga diri atas tangga. Oh, seronok balik kampung. Balik kampung seronok. Sekarang anak-anak tuan-tuan balik kampung, menantu balik kampung, seronok. Masing-masing bawa kereta. Yang ini warna hijau, yang ni warna biru, yang ni warna merah, yang ni warna purple. Banyaknya parti korang ni. Masing-masing bila menyembang je kutuk, bila menyembang je kutuk. Akhirnya tuan-tuan, raya tak seronok. Pasal masing-masing dah bawa pahaman masing-masing balik ke rumah. Di mana silaturahim? Sedangkan puasa ni untuk sambung silaturahim. Tak seronoklah kita. Kita tak balik kampung mak, tak balik kampung ayah. Sebab mak tak reda dengan kita, ayah tak reda dengan kita. Kahwin punya pasal. Menangis di rumah. Kenapa menangis? Suami tanya. Ingat dekat mak. Dia orang dah buang kau. Sekarang yang terima kau abang je dah. Oh, garangnya suami. Tinggalkan mak kau tu. Nangis konon. Menangis konon. Jantan tak tahu malu, kata dia. Itu Nyonya Mansur nama dia. Entah. Jom sebulan Ramadan ni kita sambung balik silaturahim. Salamlah dengan semua orang. Jangan memilih-milih salam. Jangan nak makan buka puasa pun tengok siapa sebelah. Kita elok nak buka puasa, dia datang sebelah. Menjeling kita. Datang juga biawak ni. Biawak engkau panggil dia. Macam mana nak diterima pahala engkau putus silaturahim? Sebab tu tuan-tuan, ada satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah. Qalu
Bala ya Rasulullah. Qala islahu zatil bain fa inna fasada zatil bain hiya al-haliqah. Satu hari Nabi bertanya, ya Rasulullah, Nabi tanya, ala ukhbirukum bi afdali min darajatin siyamin wa salatin wa sadaqah? Maukah aku khabarkan pada kamu apakah satu amalan yang ganjaran dia, darjat dia lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada semayang, lebih afdal daripada sedekah? Maka sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apakah amalan yang darjatnya lebih utama daripada semayang, puasa dan sedekah? Nabi kata, islahu zatil bain, mendamaikan dua orang yang bertelagah. Damaikan dua orang yang bersengketa. Kerana bersengketa itu mencukur agama, merosakkan agama. Pergaduhan, perbalahan sama-sama kita merugikan agama. Jadi tuan-tuan, puasa juga, semayang juga. Ada yang mentafsirkan hadis ini, semayang sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Apa yang lagi besar daripada sunat-sunat tadi? Iaitu mendamaikan orang. Ada yang kata bukannya amalan itu, darjat itu, mendamaikan orang lebih besar daripada semayang, puasa dan sedekah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kalaulah ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dah putus hubungan, kita damaikan balik. Dan pihak masjid kena cari jalan macam mana menjadikan kita hidup berkasih sayang sempena dengan Ramadan ini. Kita damaikan. Kalau Allah yang Maha Pengampun ampunkan dosa, takkan kita tak boleh maafkan kesalahan orang lain. Allah bukan pendendam. Kenapa kita nak jadi pendendam? Allah berkasih sayang. Kenapa kita nak membenci? Mudah-mudahan Ramadan ini yang terbaik pada kita. Dapat pahala yang besar. Dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dan keluar daripada Ramadan nanti, kita bersih. Seperti mana bersihnya kanak-kanak yang baru lahir, yang nama dia fitrah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja pertemuan kita pada malam ini. Inilah kali pertama saya datang ke masjid tuan-tuan. Saya pun dah ceramah 34 tahun. Jadi kalau nak jemput lagi, 34 tahun daripada sekarang. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.